Tucker Carlson dan kroni-kroninya, yang bangang sekali lagi berbohong di internet untuk menarik perhatian pencari klik. Terdapat kekecohan besar mengenai pelancaran parti ketiga yang sepatutnya mereka umumkan semalam. Maksud saya, lihat sahaja siapan ini. Mega telah dikhianati. Kita semua telah dikhianati. Sudah tiba masanya untuk mencari jalan baru ke arah undang-undang syariah. Sudah tentu. Lebih banyak lagi esok pada jam 6 petang IT di tuckercarlson.com. Dan sudah tentu, jika Anda pergi ke tuckercarlson.com dan Anda ingin menonton siaran langsung, mereka mahu Anda menyokong dan membayar lelaki ini kerana dia sangat memerlukan lebih banyak wang hasil titik peluhnya. Wang hasil titik peluh Anda. Dan semua orang sangat teruja dan menunggu pengumuman besar ini. Dan Anda tahu apa yang berlaku? Langsung tiada apa-apa. Dia mengumumkan pelan 10 perkara yang bodoh ini dan penjelasan tentang bagaimana Amerika sedang memusnahkan dirinya sendiri dan bagaimana dia, pencinta undang-undang syariah, adalah orang yang akan menyelamatkannya. Ya, dia dan Tom Massey dan Joe Kent dan MGE. Inilah manusia hebat dan jenius yang akan menjadikan Amerika luar biasa semula. Dan biar saya beritahu Anda ini. Semua orang di internet sedang mengejek lelaki ini. Selain daripada fakta bahawa dia menggunakan jangkaan orang ramai terhadap pengumuman ini untuk membuat orang membayarnya. Yang mana perkara itu sendiri sudah cukup memberitahu anda segala-galanya yang perlu anda tahu tentang moral Tucker Carlson. Anda ada orang daripada Nick Fuentes hingga Ben Shapiro dan sesiapa sahaja yang anda boleh fikirkan membidas lelaki ini. Sebab tahu tak, Tucker Carlson bukanlah penyelesaian untuk Amerika. Dan memang semua orang boleh nampak. Dia seorang yang suka syariah. Dan kalau anda belum tengok klip itu, tunggu sekejap sebab kami akan tunjuk berapa banyak kali lelaki itu fikir dia patut terus memuji Islam atas nama membina Amerika menjadi negara Kristian sebenar sekali lagi. Dan kita tahu mereka sedang fikir untuk melancarkan sebuah parti. Maksud saya memang jelas. Anda ada Joe Kent yang mengakuinya, betul? Harta kita dan anak lelaki kita serta anak perempuan kita terus dihantar ke luar negara. Yang terbaik dan paling cemerlang antara kita terbunuh. Sekali lagi, mereka menggunakan sentimen anti perang. Tetapi mereka telah mengumumkan bahawa mereka akan sangat gembira jika ada parti ketiga. Dan mereka menggunakan perkara ini. Kita telah dikhianati, tetapi kita masih boleh membina semula Amerika yang telah dijanjikan kepada kita. Tucker menerangkan caranya dalam siaran langsung esok Rabu, 6 petang. Remolding America After the Great Betrayal. Dan di sini anda dapat lihat gambar Trump sebelum itu. Mereka lakukan perkara besar ini, perkara besar ini, perkara besar ini. Dan sudah tentu, langsung tiada apa-apa yang benar-benar berlaku. Maksud saya, anda perlu lihat apa yang Nick Fuentes katakan tentang perkara ini. Dia menghiburkan dan kelakar, serta seorang manusia yang teruk, tetapi masih ada betulnya tentang perkara ini. Selamat datang ke Pushback, saya Eric, host anda. Pastikan anda melanggan. Dan malam ini kita akan bercakap sedikit tentang pengumuman besar Tucker Carlson malam ini. Adakah anda sempat tengok? Ya, Tucker telah memancing semua orang untuk menonton rancangan beliau malam ini. Kerana beliau pada dasarnya telah memberi bayangan semalam tentang pelancaran parti ketiga atau semacam cubaan bertanding jawatan presiden. Kita semua telah melihat gambar itu semalam. Tucker Carlson telah menjemput Thomas Massey, Marjorie Taylor Greene, dan Joe serta keluarganya di lumbung keluarganya di Maine. Dan beliau, Greene, Kent, dan Massey membayangkan sesuatu yang mungkin merupakan pelancaran parti ketiga, America First, atau mungkin juga cubaan bertanding jawatan presiden atau sejenis projek politik. Beliau berkata beliau mempunyai pengumuman besar tentang perkara itu malam ini, hari ini, pada pukul 7. Dan beliau menyiarkan rancangan itu. Dan pengumuman besar itu bukanlah parti ketiga, bukanlah kempen presiden, ia adalah pelan 10 perkara untuk mengembalikan Amerika ke landasan yang betul. Dan saya tak pasti sama ada anda menonton ini, tetapi saya menontonnya. Saya menonton semuanya. Atau bukan 100 menit, 1 jam 40 menit monolog ini. 1 jam 40 menit pengumuman ini. Karut betul. Ya. Hanya sekedar omong kosong panas. Dan saya mendekatinya Tak secara hairanlah. objektif. Mendekatinya dengan anggapan saya mungkin perlu menyokong perkara ini. Berpikir mereka mungkin tidak memberi saya pilihan berdasarkan apa yang mereka bentangkan. Saya mungkin terpaksa ikut sahaja dan menyokong ini sebagai perkara yang paling hampir dengan visi kita untuk 2028. Jadi saya benar-benar mendekatinya secara objektif dan dengan pikiran terbuka. Walaupun saya jelas berat sebelah. Saya ada masalah pribadi dengan Tucker dan saya tidak bersetuju dengannya dari segi ideologi. Namun begitu, saya tetap coba. Saya tonton keseluruhan perkara itu. Dan adakah anda ingin tahu apakah 10 perkara itu? Sebenarnya, pelan 10 perkara itu bukanlah satu pelan pun. Ia bukan pun perkara-perkara. Ia lebih kepada senarai 10 kata sifat. Ia bukan pun senarai perkara. Tiada sebarang perkara yang diketengahkan. Ia bukan satu program politik. Ia bukan satu doktrin. Ia bukan satu rancangan kerana tiada maklumat. Tiada seruan untuk bertindak. Tiada perkara untuk dilakukan. Malah tiada sebarang idea pun. Program 10 perkara yang diuar-uarkannya. Maksud saya, adakah anda begitu terkejut dan tidak percaya bahawa Tucker Carlson hanya di sini untuk menarik lebih banyak perhatian dan tontonan pada kandungannya, tetapi sebenarnya tidak memberikan apa-apa isi yang bermakna? Apa? Tidak.
Semalam, dia memancing kita untuk menonton sampah ini dengan berpura-pura dia akan melancarkan parti ketiga. Ia secara literal hanyalah senarai kata sifat, khususnya istilah politik yang bombastik. Jadi apa maksud saya dengan ini? Saya menonton benda ini selama 1 jam 45 menit. Perkara pertama, dalam pelan 10 perkara. Keadilan. Keadilan adalah perkara pertama. Anda mau tahu satu lagi? Kesehatan. Kesehatan adalah satu lagi perkara dalam pelan 10 perkara. Bagaimana dengan satu lagi? Perpaduan. Itu satu yang Perpaduan, bagus. bukan perpaduan. Sebenarnya hanyalah perpaduan. Perpaduan sudah tentu. Kesehatan, perpaduan, keadilan, sudah tentu. Itu memang mudah untuk dilakukan. Mari kita lakukan sahaja. Duh, maksud saya, awak mesti fikir tentang itu terlebih dahulu. Maksud saya, 3 daripada 10 perkara dalam program 10 perkara itu. Kesehatan, perpaduan, keadilan, kejujuran, kesopanan, keindahan, produktiviti. Saya tidak mereka-reka perkara ini. Ini bukan gurauan. Ini adalah 10 perkara dalam pelan 10 perkara itu. itulah sebabnya Anda tidak perlu menonton siaran langsung ini kerana ia hanyalah omong kosong yang mereka cuba sampaikan. Tetapi Ben Shapiro ada satu teori lengkap tentang mengapa dia melakukan ini dan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Mari kita dengar apa yang dikatakan di PBD. Saya ada satu ucapan yang mereka muat naik. Saya rasa Marjorie Taylor Greene yang memuat naik terlebih dahulu dengan gambar mereka di rumah di Maine. Dan saya rasa itu adalah Joe Kent. Thomas Massey, Joe Kent, MTG. Dan beberapa pasangan mereka masing-masingnya. Betul. Dan kemudian Tucker berkata, MAGA telah dikhianati. Kita semua telah dikhianati. Sudah tiba masanya untuk haluan baharu. Lagi esok malam, 6:00 petang. Apa yang anda rasa kita akan dapat daripada Tucker selepas ini? Kau tahu, Dia sedang bercakap tentang saya rasa sebuah sangat parti tidak politik. mungkin dia akan melancarkan sebuah parti politik berskala penuh. Sebab saya rasa itu tidak mungkin adalah kerana ia memerlukan sejumlah masa dan usaha yang saya rasa Tucker mungkin tidak sanggup untuk lakukan. Dan parti ketiga mempunyai sejarah yang agak negatif di negara ini dari segi kejayaan pilihan raya. Maksud saya, apa yang dia mungkin akan lancarkan ialah sejenis Yala. Mereka memanggilnya GSA ringan untuk golongan kanan. Dan sejenis dalaman. Anda tahu, gerakan kanan tapal kuda yang cuba mencalonkan, katakanlah calon dalam pemilihan awal di kawasan tertentu dan cuba bersuara lantang dalam pemilihan awal parti. Maksud saya, itu memang perkara paling bijak untuk dia lakukan, sudah pasti. Kita tak tahu pun kalau Tucker itu bijak, jadi kita akan lihat nanti. Bukan saya nak bagi dia nasihat pun. Tapi awak rasa ada kemungkinan dia akan bertanding tak? Sebab sekarang mereka kata mereka rasa J.D. Vance dah tak boleh dipercayai lagi. Saya rasa ini sangat-sangat. Dan saya rasa itu sangat tidak mungkin. Ya, nampaknya mereka kata mereka pergi ke sana untuk meyakinkan dia supaya bertanding kerana mereka fikir sepatutnya JD yang bertanding. Dan sekarang mereka tak percaya pada JD kerana mereka fikir JD sudah dikompromi. Maksud kerana saya, isu pertama perang sekali Iran kalau dan itu, semua apa yang J.D. Vance dapat atas semua kesetiaannya kepada Tucker Carlson, itu memang agak mengejutkan. Apa? Maksud awak Tucker Carlson sebenarnya tak menjaga kesetiaannya kepada orang? Apa? Macam mana? Apa? Wow, saya tak percaya dengan itu. Maksud saya, Maksud saya, hakikatnya naik presiden jelas mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Tucker Carlson. Anda tahu, itu hak dia. Anaknya dulu pernah bekerja untuk dia. Betul? Ya, Buckley pernah bekerja di pejabatnya. Maksud saya tak ada apa-apa masalah dengan Buckley. Saya dengar dia seorang yang baik. Jadi, ya, hubungan mereka memang jelas sangat rapat. Jadi saya akan sangat terkejut jika Tucker tiba-tiba berpaling dan tikam belakang JD macam itu. Saya rasa itu memang pelik. Apabila kami mula mencipta sepasang kasut itu, betul? Jadi, itulah dia. Itulah teori Ben Shapiro tentang semua ini, yaitu lihat, dia sebenarnya bukan cuba untuk menjadi presiden. Apa yang dia cuba lakukan ialah memberi pandangannya tentang pelbagai perkara. Kumpulan orang yang sangat anti-perang, ekstrim, sayap kanan dan keterlaluan ini sebenarnya anti-Amerika pada dasarnya. Sekali lagi, ingat kita akan menonton klip Undang-Undang Syariah sebentar lagi. Dia mahu memberi mereka suara. Jadi dia cuba melancarkan semua ini walaupun sebenarnya tiada apa-apa yang benar-benar hendak dilancarkan. Maksud saya, dengar apa yang Joe katakan. Atau dengar saya, apa yang Jeremy Boring katakan tentang perkara ini. Saya rasa Tucker Carlson adalah sebahagian daripada kumpulan kecil yang cuba mewujudkan majoriti baharu Amerika berasaskan populisme ekonomi sayap kiri dan populisme sosial sayap kanan. Tucker sedang cuba mewujudkan majoriti baharu Amerika. Daripada populisme ekonomi sayap kiri dan populisme sosial sayap kanan. Dia berkata bahawa Demokrat kegemarannya ialah Elizabeth Warren dan Bernie Sanders. Tucker jelas terlibat dalam satu projek politik. Gabungan konservatif tradisional Amerika menjadi penghalang kepada majoriti baharu yang mereka cuba wujudkan ini. Jika Elizabeth Warren menentang perkahwinan sejenis dan pengguguran, dia akan menjadi calon presiden impian Tucker Carlson. Saya rasa Tucker sedang cuba membentuk satu gabungan politik baharu di Amerika. Ia seperti gerakan sosialis sayap kanan Eropa pada pertengahan abad ke-20. Dia pada dasarnya menilainya dari sudut seorang pakar media dan berkata, apa yang membuat orang mendengar?
Apa yang membuat orang mengundi? Idea-idea sosialis, sebab ia kedengaran sangat baik, kebebasan dan perpaduan, dan murah, serta dalam kemarahan dan kebencian. Dan seperti, kenapa kita tidak gabungkan kedua-dua perkara itu? Dan kemudian tambah juga bahawa kita sangat suka undang-undang syariah. Dan kemudian kita ada 3 kumpulan terburuk dan paling bodoh di Amerika yang akan keluar mengundi kerana mereka akan percaya apa sahaja perkara bodoh yang saya katakan. Anda ada golongan kiri yang ekstrim, Anda ada golongan kanan yang ekstrim, dan Anda ada golongan Islamis. Jadi, mari kita kumpulkan mereka semua sekali. Dengan cara itu, sempurna. Kita dapat semua perhatian, kita dapat semua tontonan. Dan walaupun kita tidak dipilih, kita tetap terus buat duit. Kurang, sebenarnya ini strategi yang sangat bijak. Dia telah jumpa semua individu IQ rendah. 1, 2, 3, dan dia bercakap terus kepada mereka. Maksud saya, video dia yang suka undang-undang syariah memang buat saya rasa loya setiap kali saya tengok. Ini dari Milk Bar TV, pergi tengok dia. Undang-undang syariah itu teruk, Seth. Saya tak pasti kalau awak pernah dengar. Ia teruk. Ia lebih teruk daripada apa yang berlaku di New York dan Detroit. Ia memang teruk. Saya tak tahu kenapa. Dan macam dah bertahun-tahun kena cuci otak. Saya memang suka sangat melancong sampai saya nampak perkara itu. Tak ada satu pun bandar barat yang betul-betul berkembang maju. Dan semuanya merosot dengan cara yang sama. Saya bukan Muslim. Saya bukan penyokong undang-undang syariah. Tapi nak banding dengan apa? Banding dengan Baltimore. Faham tak? Diam sajalah. Sebab saya melancong ke luar dunia barat, dunia orang putih. Saya jujur saja, dunia orang putih. Saya banyak melancong di Timur Tengah. Ia menakjubkan. Ia memang menakjubkan. Walau apapun, saya seorang Kristian yang agak taat. Dan saya rasa sangat selesa di sini di pusat Islam. Tapi bila Anda pergi ke Teluk, memang luar biasa berada di tempat yang bangga dengan diri sendiri. Yang percaya pada agamanya. Okey, saya rasa kita dah cukup tengok. Awak dah cukup tengok, saya dah cukup tengok. Saya tak boleh dengar lagi. Tengok, ia memang mudah. Ini rancangan Tucker Carlson. Dia sebenarnya tak akan lancarkan parti. Itu bukan maksudnya di sini. Apa yang Tucker Carlson lakukan ialah dia cuba mencari 3 kumpulan individu ber-IQ rendah sambil berfikir seperti seorang mogul media, lalu berkata, siapa kumpulan orang yang cukup bodoh untuk benar-benar percaya sosialisme itu hebat? Dan ya, kami suka undang-undang syariah dan mari sentiasa marah. Dia ada golongan kiri ekstrim, kanan ekstrim, dan orang Islam yang datang dalam jumlah yang besar serta para pendatang. Dan dia berfikir seperti seorang pakar media. Dia berkata, apa yang boleh kita lakukan untuk menghasut orang-orang ini dan membuat mereka marah serta keluar mengundi dan menonton supaya saya boleh menjadi lebih terkenal daripada sekarang? Sebenarnya, itu satu langkah yang sangat bijak. Dan inilah sebabnya. Pelan. 10 perkara. Beliau penuh dengan perkara yang tidak masuk akal dan tiada apa-apa yang benar-benar kukuh. Ia hanyalah satu lagi umpan media daripada seseorang yang faham kuasa media. Bahawa jika anda jumpa majoriti bodoh, jika anda jumpa semua golongan kiri yang percaya sosialisme akan menyelesaikan segala-galanya, dan jika anda jumpa semua golongan kanan yang sentiasa marah tentang segala-galanya, dan anda jumpa jumlah besar penyokong dasar anti-imigrasi dan golongan Islamis, dan anda satukan mereka semua, boom, anda akan dapat berjuta-juta penonton dan berjuta-juta pengundi. Dia tidak peduli tentang Amerika. Dia hanya peduli tentang dirinya sendiri. Ia memang begitu sejak dari awal lagi dan tidak perlukan seorang jenius untuk melihatnya. Terima kasih atas perhatian anda kepada Encik Manta.